Ada satu soalan saya lupa nak tanya pada Medias ketika dia kena serangan cyber tahun lepas. Apa tindakan pertama awak? Pertama nervous gila babas lah. Nervous, panik, takut, gementar dan sebagainya. Telefon siapa? Bapak dulu. Bapak, salah ni. Tapi sementara telefon bapa awak tu dekat internet tu dah semakin viral dah. Dia gini, benda tu tak sempat viral lagi. Ya ke? Rasa je lah. Sampai dapat. Kan. Tapi antara benda yang saya sempat ialah saya, kan biasanya kan ada masalah kita telefon 999 kan. Ada satu lagi cyber 999. Kemudian dan tindakan ni cepat. Kita email sekarang dalam masa tak sampai 2 jam lah dia balas balik. And then dia call, dia bagi guide dan sebagainya. So kita menjadi tenang sikit lah. Walaupun dia kata benda ni tak dapat selesai segera, but we can help you. Dia sebut we can help you tu. Lega. Mungkin memperlahankan sharing orang tadi lah. Dia bukan memperlahankan, dia potong terus. Okey. Masya-Allah. Okey. So kita nak bersembang-sembang dan benda tu bukan setakat itulah. Dia ada banyaklah hack. Banyak khidmat lain yang disediakan. Yes. Tapi kita tanya pada ni lah. Kita ni kita ni bukan cyber 99, kita Betul. ni cyber cafe. So kita nak bersama dengan Dr. Aswami bin Muhammad Arifin, Naib Presiden Cyber Security Responsive Services Cyber Security Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Welcome to TV Al-Hijrah. Terima kasih Tuan. InsyaAllah. Sebut pasal khidmat yang disediakan tadi tu, kita tak betul-betul khususkan lah. Jadi kita nak Doktor sendiri jelaskan peranan Cyber Security Malaysia ni secara umum dulu, mukadimahnya. Untuk pengetahuan Tuan dan Puan, Cyber Security Malaysia ni adalah satu agensi di bawah MUSTI ataupun Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dia adalah satu badan nasional dan mandat yang diberikan kepada kami untuk memantau dari segi perkembangan cyber security nasional. That means kalau ada apa-apa macam Tuan cakap tadi, kalau boleh report pada MyCert ataupun Cyber 99, satu program yang kita ada. Dan kita punya organisasi ini adalah pakar. Kita very fokus dalam bidang cyber security. Contohnya digital forensics. Kita buat banyak analisa with regard to digital forensics. Contohnya kes-kes berprofil tinggi sebelum ini. Kita banyak bagi bantuan pada law enforcement agencies kepada Malaysia, SPRM, polis dan sebagainya. Dan termasuk juga MyCert, Malaysia Computer Emergency Response Team, di mana pengguna internet ni dia boleh refer. Kalau ada problem je nak minta khidmat nasihat, refer pada MyCert. Dan kat sini saya nak highlight dari segi forensik digital, Cyber Security Malaysia ni kita di bawah CPC 399. Criminal Procedure Code. Wow, CPC. Ya, CPC. Okay. Saya duk bayar benda lain. Criminal Procedure Code. The only agency dalam Malaysia ni, that means report kita laku, recognized oleh mahkamah. Ya, sebab kita punya pengalaman, kepakaran dan experience handling kes-kes yang besar pada yang lepas-lepas lah. So kita banyak memberi bantuan kepada law enforcement agency ni because kita very focus ya. Kita bukan buat investigation ya, tapi kita punya analisis ni dari segi saintifik ni diterima pakai. Kita ada banyak publication and what not. So in short, Cyber Security Malaysia ni adalah sebuah organisation pakar dalam cyber security Malaysia untuk menolong rakyat Malaysia. Dan bila sebut analisa apa tu cyber investigation dan sebagainya, saya duk terbayang macam cerita CSI ya. Ada sikit-sikit lah. Macam tu? Ya, tapi CSI tu dia banyak gimmick sikit. So kita very tara kita punya analisis. Lagi tara, lagi mendalam, lagi spesifik. Yes. Sebab benda ni pergi dekat court, menentukan kadang-kadang hukuman gantung and what not kan. Benda tu adalah
sangat penting lah. So saya boleh panggil Dr. Aswami Horatio. Kurang ajar tu. Okey doktor, laporan akhbar daripada Januari hingga September tahun lepas dilaporkan sebanyak 8,140 kes dilaporkan. So bagaimana doktor melihat perkembangan ini? Adakah ini tandanya serangan cyber ni terlalu berbahaya ataupun rakyat Malaysia terlalu naif? Kita kena sentiasa berwaspada because dalam dunia cyber ni dia tak ada etika sangat. That means whoever dalam Suka hati dia. suka hati dia nak penjenayah cyber ni. Dia selalu mengambil kesempatan di mana dia tengok ada situation yang boleh dia kata mengguna kepakaran dia untuk mendapatkan wang contohnya. Yang mana dalam statistik kita paling tinggi adalah penipuan, fraud ya. Itu paling banyak. Ya, contohnya saya nak bagi job scam. Dia bagi kat whoever yang vulnerable, that means dia sangat perlukan pekerjaan. Tapi benda tu adalah penipuan. So dia hantar email, dia kata daripada contoh satu syarikat yang besar dekat Malaysia, tapi untuk proses punya prosedur applicant tu kena bagi sedikit duit. Ni proses fee. Yes. Lepas tu ada juga yang nak beli barang kat website, dia tengok gambar cantik, kan? So dia tengok dekat situ harga pun murah. Contohnya bag-bag, handbag ke contohnya. So dia hantar duit dan barang tak sampai. So banyak dan yang paling high tech sikit kalau kita dengar dulu kes malware, kod-kod berbahaya. Yang mana insiden itu sebagai pengguna dia susah nak detect, ya, dia download and whatnot, sekali cyber criminal dia dapatkan username dengan password dan juga tag punya kod, and dia boleh buat transfer duit kepada akaun mule lah. Dan Pernah berlaku ya? Pernah berlaku. Dan kita banyak dapat tak kes begitu? Tidak sebanyak yang kita sangkakan, tapi dia berlaku dan kita kena sentiasa berwaspada. That means whoever yang menggunakan internet banking, bukan saya cakap jangan tak guna, kena guna. Tapi kita kena guna dengan berhati-hati. Kalau tak faham ke ada sedikit kesulitan, kita refer pada Cyber Security Malaysia. Macam saya cakap tadi, kita memberi khidmat nasihat, ya. Boleh call, boleh telefon dan sebagainya. Apa lagi kes-kes fraud yang popular berlaku pada apa yang doktor sebut tadi? Yang popular yang antara yang banyak dan hit. Yang hitnya selalu penjualan lah dekat website. Ini internet. Jual handphone murah ke, kan. Tengok iPhone 6 kan murah daripada nak beli kat tempat-tempat lain. So dia order, dia email and then barang tak dapat tapi duit dah transfer. And kebanyakan report pada Cyber 999 lah. Okay. Dan apa yang mereka dapat bila hantarkan report? Respon. Respon memang kita bagi immediate respon. Kita cakap buat certain things, khidmat nasihat, dan jika ada keperluan kita akan escalatekan kes ini kepada PDRM. Ya, kita buat together dengan law enforcement agencies. Macam saya cakap tadi, cyber security dia pakar dalam analisis, ya, forensik digital dan cyber security resolution. Tapi investigation akan dilakukan oleh pihak berkuasa lah, macam PDRM, SPRM dan sebagainya lah. Ada tak sampai kita boleh tangkap orang yang menipu tadi? Ya, kalau kita buat proper analysis, insya-Allah dengan evidence yang baik, kita boleh detect siapa. Maknanya kalau dia buat email anonymous pun belum tentu dia selamat. Belum tentu selamat because ada kajian dalam forensik digital, walaupun guna anonymous, ya, dia ada teknik dan cara, tapi most probably take a bit of time dan kita dapat tangkap. It is not impossible. It's not impossible, tapi dia memerlukan sedikit masa. Tapi kalau macam kes-kes yang straightforward tu, insya-Allah lah kita boleh identify siapa yang penjahat dia. Saya ingat saya pernah baca di Finland sampai berlaku tahap kes orang yang ditipu di cyber sampai dia bunuh diri kerana penipuan duit, dah terlalu banyak duit, dia kena hukum dan sebagainya, akhir sekali dia bunuh diri kerana mana dan sebagainya. Ada tak kes sekritikal itu di Malaysia?
Pada statistik ataupun report yang kami dapat tak ada, tapi mungkin berkemungkinan besar mungkin berlaku. Contohnya cyber stalking, satu kategori dalam statistik yang Cyber 999 dapat, di mana contohnya pengguna internet dia tak tahu yang mana yang baik dengan buruk, dia terpengaruh dengan friends dalam Facebook dia, dia buat aksi-aksi yang menarik lah. Contohnya depan laptop tu, dan penjenayah cyber ni dia akan buat recording, gambar dan sebagainya, kan dia akan stalking lah. Dia akan kata dia akan bagi dekat kawan-kawan Facebook, pengguna internet ni, mangsa ni, ataupun kepada parents. So berkemungkinan besar mungkin dia akan melibatkan nyawa, sebab dia dah terlalu malu kan, dan benda ni dah happen in overseas lah, macam Tuan cakap tadi, in Finland dan sebagainya. Dan apa SOP yang perlu dibuat oleh mangsa-mangsa kalau contohnya macam kes penipuan online dan sebagainya tadi? Dia perlu report macam mana? Sebab saya difahamkan ada cara melalui email, ada SMS, ada call, apa lagi? Apa caranya? Kita provide yang mana yang termudah bagi segala saluran, ada fax, ada boleh email, boleh call, sebab kita tahu keadaan mangsa kan, victim dia perlukan immediate punya answer lah. So banyak channel, selagi boleh kita provide channel tu, dan boleh refer pada website Cyber Security Malaysia dan MyCert untuk dapat information yang selebihnya lah. Tapi semua channel ada. Okay. Tapi selalunya kan mangsa yang kena dalam keadaan ni tak semuanya berfikiran terbuka, dan ada sesetengahnya mereka malu nak buat aduan. Jadi adakah nak mengadu pun malu. Dah kena tu dah malu dah, nak buat aduan pun malu lagi. Jadi bagaimana, adakah maklumat peribadi mereka akan dirahsiakan, nak meyakinkan dan untuk meyakinkan mereka tak perlu malu untuk buat laporan? Jangan malu, sebab proses forensik digital yang mana kita handle kes-kes berprofil tinggi, kita tak ada leakage, kita memang jaga, sebab it's part of chain of evidence. PNC itu tidak perlu malu, tidak perlu takut. Pihak cyber security kita very professional, kita akan simpan segala maklumat. Tujuan kita, objektif kita nak menolong mangsa, itu je. Tidak ada leakage, insya-Allah. Apa lagi kata keselamatan ataupun hikmat yang disediakan oleh cyber security? Pernah ada sampai tahap saya pernah dihubungi oleh cyber security untuk submit CPU, di mana boleh dianalisa CPU itu sendiri. Ada sampai tahap itu? Ada forensik digital, kita perlukan bahan bukti lah, di mana kita minta mangsa bagi handphone ke ataupun komputer, CSI laptop. Sangat. Memang CSI, tapi dia bukan macam CSI besok terus siap. Buat hari ni esok siap, jumpa bukti buat celah meja mana. Tapi kita buat sebaik yang mungkin, profesional, kita akan dapatkan bukti. Contohnya siapa yang hantar email, dan daripada situ kita boleh bagi kepada pihak berkuasa, contohnya PDRM untuk investigation, dan seterusnya kepada pihak AGC lah, program negara untuk membuat charge lah. I see. Saya sempat juga study dulu. Saya tak sebut negara mana lah, tapi ada satu negara, dia ada satu gerakan terancang, doktor. Yang doktor sebut tadi, yang kes disebut sebagai sextortion. Dia ada satu gerakan terancang di mana dia ada bank video, so dia boleh Skype dengan sesiapa, dia boleh padankan dengan badan mana-mana. Adakah ini satu mitos ataupun memang benar-benar berlaku? Memang benar, sebab cyber criminals ni dia punya motivation is to monetize the situation. Dia kau boleh dia dapat duit. Sebab motif dia akan terbahagi kepada beberapa lah. Cyber criminals ni selalunya dia nak duit lah. Yang kedua mungkin hacktivis, pasal political agenda, hacktivis, teroris, ataupun staff yang tak puas hati, dia buat something dekat company, lepas tu dia tahu pasal sistem dan dia mungkin boleh hack, ataupun antara negara dengan negara. Dia nak tahu laman sesawang kementerian tertentu kena. So data leakage and what not, cyber espionage, that means dia nak dapat information apa kita punya plan, strategi and what not lah. So kita kena safeguard sistem komputer kita. Doktor, ada tak maklumat
perkongsian berkaitan dengan drugs online. Wow, dahsyat ni. Drugs online dia ada dalam website yang black website lah. Di mana banyak boleh terjadi. beli dadah online? Dadah, Dengar ni. pistol, and then dia tak bayar guna currency yang ada, dia guna Bitcoin, cryptocurrency. Betul sudah nak belajar ni. Cryptocurrency yang mana kita boleh tukarkan duit yang kita ada dari segi fizikal kepada duit digital dan boleh transfer tanpa central bank tahu. Dia one to one je. Dia dadah ni main duit yang million lah katakan. Yes. Very dark market. Yes, FBI investigate Silk Road, ada satu kes yang besar di mana cyber criminals ni menggunakan dark website ni. Kalau kita Google kita tak jumpa. Tapi dengan analisa forensik yang begitu detail kita akan dapat at the end jumpa siapa owner of the server. Wow, dahsyatnya. Banyak boleh berlaku. Kejayaan sepanjang doktor bertugas di cyber security ni, antara macam mana kejayaan paling manis yang doktor pernah capai lah. Saya rasa macam dalam cerita Hollywood pula kita. Paling manis to serve lah pengguna internet Malaysia, and specialization saya dalam forensik digital, yang mana banyak juga kes-kes yang baru-baru ni yang profil tinggi di mana semuanya complete. Ya, kita dapat tangkap penjenayah dengan hasil bantuan Cyber Security Malaysia. Dari segi kepakaran forensik digital dan cyber security, kita dapat membantu polis dalam investigation dan juga pihak prosecution. Itu adalah kenangan yang manis yang takes time. Complete set, berapa lama masa dia ambil? Daripada saya rasa altogether daripada awal selama 7 tahun. Masya Allah. But it happened. It is a reality. Yeah, it's a reality. Yeah, at the end forensic analysis cyber security diterima. Kita menunjukkan berlaku situasi. Contohnya pembunuhan kan. Kita boleh tunjuk handphone punya communication and what not, benda macam tu, dan boleh diguna pakai dalam sebagai keterangan pakar, expert witness dalam mahkamah dan accept lah. Masya Allah. Jadi jangan main-main geng. Malah tahu dia penyerang cyber yang tengah menonton. Ada hero kat sini. Doktor, berbalik kepada isu yang membabitkan Mas baru ni kan. Adakah ini bermaksud? Sebab saya yakin dan percaya mustahil syarikat sebesar itu tidak mempunyai security system yang tebal kan. Betul. Tapi dia boleh tembus juga. Apa modus operandi? Maknanya siapa-siapa pun dia tak boleh rasa selamat. Ya. Kita selagi involve sistem ataupun komputer, kita kena pantau sepanjang masa. Sebab tu Cyber Security Malaysia kita ada mindset 24/7 di mana mangsa boleh report pada Cyber Security Malaysia ya. So dari segi sistem, walaupun kita sebesar mana, kita mesti peruntukkan satu tim yang sentiasa memantau, sebab sistem ni dia selalu evolve. Ya, cepat je. Macam tuan beli handphone 3 bulan 4 bulan ada handphone baru pula. Ya. So handphone yang lama ataupun sistem yang lama ataupun sistem yang sedia ada mungkin vulnerable. Ya, sebab tu dekat Cyber Security Malaysia kita buat research berdasarkan National Cyber Security Policy. Kita ada dasar untuk cyber security yang mana Cyber Security Malaysia involve semua. Ya, dari segi R&D, dari segi outreach, nak beritahu pengguna internet ni dari segi cyber moral, the do and don'ts. Ya, jangan ikut suka je buat. Ada adab dan akhlaknya. Peradaban dalam dunia internet, dunia cyber. Okey doktor. Nasihatlah kepada pengguna internet ni. Termasuk kami lah. Betul kami. Ataupun mungkin company besar di luar sana yang kadang menggunakan internet sepenuhnya, terutamanya dalam sistem orang kata kewangan keluar dan masuk. Ya, betul. Pesan doktor pada orang ramai. Macam nak berhati-hati tu macam mana? So kita kena ada satu polisi bagi saya, sentiasa pantau, buat audit, tengok dari segi teknikal dan juga dari segi management. So insya-Allah kalau dengan effort yang kita letak dari segi management dan teknikal, hopefully lah insya-Allah kita tidak akan dicerobohi. Insya-Allah. Laman sesawang untuk dirujuk oleh para penonton bagi pihak cyber security? Ya, kalau ada apa-apa saya sentiasa menunggu ya pengguna internet yang menjadi mangsa
supaya report pada program kita, program Cyber 999 24/7, refer pada website kita, ada link dan semua. Macam Tuan cakap tadi, kita akan reply immediately, secepatnya mungkin. InsyaAllah. Jadi kalau emergency, jangan tunggu lengah-lengah, jangan telefon girlfriend dulu ke? Ya, jangan buat benda lain telefon lagi. cyber security dulu Telefon Cyber Security Malaysia. Masya-Allah. Baik, terima kasih banyak doktor di atas perkongsian tadi. Sama-sama. Kita ucap terima kasih kerana segala usaha gigih doktor selama ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan seluruh tim Cyber Security. Terima kasih. Itu satu semangat besar kepada negara kita. Okey. Betul. Nampaknya Aminis masih fobia ke dengan apa yang berlaku? Ada gas sikit lah. Ya. Mana nak Skype ke apa dah tak berani sekarang? Ui, tak saya dah. Ke Skype itu dah pakai Iron Man punya topeng. Pakai helmet. Security lah. Okey, kita dah